Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam kita punya PDPR. Seperti yang kita tahu kan, PDPR telah disambung lagi selama lagi 5 minggu. Okey, 5 minggu sebelum kita bercuti pertengahan penggal semester kedua. Okey, kita berkemungkinan akan naik balik sekolah pada 26 Julai. Tapi tak tahu lagi lah kan betul ke tidak. Sepatutnya hari Isnin ni dah sekolah sepatutnya. Tapi disambung lagi PKP, so kita buat PDPR di rumah. Okey, jadi kali ni kita akan masuk dalam tajuk pengawitan makanan. Okey, sebelum cuti sekolah hari tu kita dah tengoklah sikit dalam YouTube yang cikgu bawa pergi kelas belakang tu, cara-cara proses pengetinan makanan di kilang-kilang. Okey, awak dah tengok kan macam mana dia mengetin ikan tuna dan juga membotolkan air minuman. Okey, di sini kita tengok namakan cara-cara pengawitan makanan yang terdapat dalam gambar ini. Okey, awak tengok sekarang ni dalam gambar satu peti sejuk. Okey, betul? Okey, dalam tu ada sayur, ada buah-buahan. Yang awak nampak dalam ni apa dia? Proses pengetinan apa? Proses pengawitan apa? Okey, yang pertama sekali yang memang kita nampak lah ni. Atas ni kita nampak pembotolan. Okey, pembotolan. Kita nampak jeruk-jeruk direndam dalam air. Jadi ini adalah proses pembotolan. Okey, yang belakang ni pula gambar sayur-sayur ni, ada sayur brokoli, capsicum, ada timun, dan juga ada buah anggur. Ni buah apa ni? Buah limau ke apa ni ujung ni? Okey, yang dalam ni dalam peti sejuk. Ni kita panggil pengawitan secara penyejukan. Okey, penyejukan makanan. Okey, kita tengok surat sebelah. Okey, sebelum cikgu terlupa, awak juga boleh buka gambar-gambar ni semua ada dalam buku teks Maya yang cikgu dah bagi link hari tu. Okey, kalau siapa-siapa yang tak ada link tu, awak boleh search je buku teks Maya pendidikan khas. Okey, ataupun awak personal message cikgu untuk cikgu hantar satu lagi link baru. Okey. Okey, ni pula gambar apa? Nampak orang tu pegang apa? Pegang botol susu. Itu adalah pembotolan. Okey, yang belakang-belakang tu awak tengok, atas ni ada tin. Ni namanya pengetinan. Bawah ni pembotolan. Okey, ini adalah jenis. Oh, ada lagi atas ni. Awak tengok atas ni. Ni atas ni. Dalam apa? Dalam kotak. Kalau dalam kotak kita panggil pembungkusan. Okey, yang kita biasa tengok yang dekat pasar raya, pengetinan, tin, pembungkusan sama ada dalam kotak ataupun dalam plastik, dan pembotolan sama ada dalam botol kaca ataupun dalam botol plastik. Okey, ini adalah antara proses pengawitan yang biasa kita jumpa lah. Okey, pengawitan makanan. Maksud dia, pengawitan adalah proses mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Makanan yang diawet tidak mudah rosak dan boleh disimpan dalam satu tempoh yang panjang. Okey, macam yang awak tahu, dalam tin, makanan dalam tin seperti sardin, seperti cendawan butang pergi dalam tin, susu cair, susu pekat. Okey, kalau awak tengok di tin tersebut ada dicetak tarikh luput ataupun expired date, orang putih panggil. Okey, awak boleh tengok dia punya tarikh luput dia sangat lama. Kadang-kadang boleh menjangkau sehingga 2 tahun tarikh dia. Jadi proses pengawetan makanan ni dia boleh menjadikan makanan tu tahan lebih lama. Kita tak payah tengok jauh sangat lah. Kita tengok dalam peti sejuk cukup. Okey, makanan contohnya awak makan roti. Okey, sekeping awak letak luar, sekeping awak letak dalam peti sejuk. Biarkan selama 2 hari. Awak tengok yang kat luar dah tak boleh makan sebab tumbuh kulat. Yang dalam peti sejuk masih boleh makan sebab bakteria
susah nak hidup dalam suasana yang sejuk. Okey. Makanan yang boleh diawet. Okey. Terdapat beberapa jenis makanan yang boleh diawet. Contohnya adalah seperti berikut. Bawah ni kita tengok. Ikan jeruk, ikan masin, buah jeruk, buah kering. Sebelah tengok apa lagi makanan. Sayur-sayuran, boleh buat sayur jeruk ataupun sayur kering, daging, buat daging jeruk atau daging sejuk beku, susu, buat susu formula atau susu dipastur ataupun susu UHT yang kita jumpa selalu dekat pasaraya tu. Okey, kita tengok sikit. Ni jenis pengawetan. Satu, penjerukan. Penjerukan ni biasanya ianya direndam dalam air, sama ada air tu air cuka ataupun cuka apple. Yang biasa awak boleh tengok penjerukan ni jeruk madu Pak Ali. Biasa makan tak? Biasa makan kan. Kalau orang utara kalau tak kenal jeruk madu Pak Ali tu, orang cakap bukan orang utara lah. Okay, buah-buah tu direndam dalam cuka buah apple. Itu nama dia penjerukan. Buah tu boleh tahan lama. Kalau buah, contohlah buah mangga, awak letak keluar seminggu, rosak, bonyok, dah tak boleh makan. Tapi kalau mangga tu direndam dalam air cuka, dijerukkan, dia boleh tahan sampai 2, 3, 4 bulan. Okey. Okey, seterusnya pemasinan. Pemasinan ni benda masin. Okey. Contoh dia ikan masin. Okey. Di makanan tersebut ataupun ikan tersebut dilumurkan dengan garam. Okey. Tak ada sebarang mikroorganisma yang boleh hidup dalam suasana yang terlampau masin. Okey. Masin sikit boleh. Macam ikan kan. Ikan tu, ikan dalam laut, air masin, dia boleh hidup. Tapi kalau awak bela dia, awak tambah garam banyak-banyak, dia pun akan mati. Okey, tak ada benda yang boleh hidup dalam tempat yang terlalu masin. Okey, jadi bila awak buat ikan masin, awak sadurkan ataupun awak orang panggil sapu lah kot, sapu garam dengan banyak dekat atas ikan tu. Okey, jadi tak ada hidupan lain ataupun kuman-kuman ataupun bakteria yang boleh hidup atas ikan tu. Jadi ikan tu boleh tahan lama. Okey, pengeringan. Ni biasanya keropok-keropok ataupun ikan kering yang keringkan dekat tengah panas. Ataupun buah-buahan, ada juga buah yang dikeringkan. Contoh buah dikeringkan, buah anggur. Okey, bila dikeringkan, dia akan kecut menjadi kismis. Tahu kismis kan? Kismis tu yang biasa awak makan tu, yang kecil-kecil tu, raisin. Okey. Orang putih panggil raisin. Okey, ataupun buah-buah yang dikeringkan, buah mangga dikeringkan. Adalah banyak lagi lah benda kering, tapi biasanya kita nampak ni lah ikan kering dengan apa lagi? Cabai. Biasa tengok cabai kering, dikeringkan tengah panas. Jadi bila dikeringkan tengah panas, air dalam makanan tersebut disejat atau dikeluarkan daripada makanan tersebut. Jadi bila tak ada air, tak adalah mikroorganisma yang boleh hidup. Okey, sebab mikroorganisma memerlukan air untuk membiak. Okey, seterusnya penyejuk bekuan. Ni biasalah semua rumah orang ada. Okey, ada peti sejuk ataupun deep freezer. Makanan boleh tahan lama. Okey, tapi tak selama macam awak simpan dalam tin. Sebab peti sejuk kan awak buka, tutup. Jadi bila awak buka, mikroorganisma akan masuk ke dalam peti sejuk tu. Jadi dia juga boleh membiak dalam peti sejuk, cuma dia lambat. Okey, sebab tu dalam peti sejuk awak kadang-kadang ada makanan yang basi betul. Okey. Benda makanan yang awak tak makan akan jadi basi. Okey, seterusnya pengetinan. Ni lah yang paling biasanya paling tahan lama. Okey, pengetinan contohnya ikan sardin, cendawan, buah-buahan, okey, buah longan, buah laici. Lepas tu apa lagi dalam tin? Kari kambing, kari daging, ada dalam tin. Apa lagi? Susu cair, susu pekat.
dia sangat tahan lama sebab sebelum tin tu ditutup, ianya dimasak dalam suhu yang sangat panas. Jadi semua mikroorganisma tu akan mati dan kemudian ditutup. Jadi tak ada mikroorganisma yang boleh masuk kat dalam tin tu. Sebab tu dia tahan lama. Seterusnya pempasturan. Pempasturan ni hanya biasanya dibuat pada susu segar atau susu lembu ataupun susu kambing. Sebab dalam susu lembu atau susu kambing ni, bila diperah, dalam susu tu ada bakteria-bakteria. Jadi pempasturan ni macam sama juga macam kita panaskan, tapi pempasturan ni dia lebih tak macam pengetinan lah. Biasanya pempasturan ni dia akan disimpan dalam kotak. Susu yang dipastur ni boleh bertahan, kalau susu segar dia boleh tahan lebih kurang dalam paling lama 2 minggu. Kalau susu lain boleh tahan dalam 2-3 bulan. Pempasturan ni daripada susu, sebab susu tak boleh dipanaskan terlampau panas, nanti dia rosak. Jadi dia pasturkan saja. Seterusnya penyejukan. Yang atas penyejuk bekuan. Ada beza penyejuk bekuan ni dengan penyejukan. Maaf cikgu silap. Penyejuk bekuan ni dia disimpan dalam tempat ais, ataupun dalam rumah awak peti sejuk freezer yang bawah tu ataupun belah atas yang ada ais tu. Makanan boleh jadi beku. Selalunya awak simpan dalam tu daging, apa lagi? Daging ayam, daging ikan, makanan sejuk beku. Itu lain, dia tak sama dengan penyejukan. Penyejuk bekuan ni dia tahan lebih lama daripada penyejukan saja. Sebab makanan tu dibekukan, jadi tak mikroorganisma tak boleh hidup dalam suhu yang terlampau sejuk. Jadi dia tahan lama. Berbeza dengan penyejukan ni, dia cuma peti sejuk yang tak berapa sejuk. Macam cikgu cakap tadi tu lah, peti sejuk awak buka tutup. Ada juga mikroorganisma yang boleh masuk dalam peti sejuk tu. Jadi tetap boleh rosak, tapi dia lebih tahan lama lah berbanding makanan tu disimpan di luar. Seterusnya yang terakhir tu penyalaian. Apa tu penyalaian? Nak sebut pun kadang-kadang tersasul. Penyalaian. Ini lebih kurang macam bakar. Macam awak sorry. Alhamdulillah. Maaf cikgu. Terbersin pula. Penyalaian ni sama macam bakar. Daging bakar, ayam bakar. Cuma beza dia bukan di atas api. Penyalaian ni dia letak atas asap saja. Dia asapkan. Dia bukan dimasak atas api. Dia diasapkan saja dari dia letak bukan atas api, dia letak jauh daripada api. Dia dapatkan asap dia saja. Penyalaian ni macam biasanya digunakan oleh orang-orang lama dulu. Orang dulu tak ada peti sejuk, betul? Jadi macam mana dia simpan daging, macam mana dia simpan ikan. Dia gunakan kaedah penyalaian. Setiap kali dia nak masak, orang dulu masak pakai dapur api. Pakai dapur arang ataupun dapur kayu. Dia tak macam sekarang pakai gas, betul? Dapur kayu, dapur arang, dia ada keluar asap, betul? Jadi dia gantung daging-daging tu, ikan-ikan yang dia beli, dia gantung berdekatan dengan tempat dia masak. Dapat haba daripada api masak tu kan. Dia sambil masak, sambil tu dia gantung daging-daging tu lah. Dia asapkan saja. Jadi daripada proses tu, daging-daging ataupun ikan tersebut dia jadi kering tau. Dia jadi kering. Jadi dia tak ada mikroorganisma yang boleh merosakkan makanan tersebut. Dia lebih tahan lama lah. Dia bukan tahan lama macam awak simpan dalam peti sejuk, tapi dia boleh tahan lama lebih kurang dalam seminggu macam tu je lah. Dia tak terlampau lama, tapi dia still boleh tahan. Daging, macam awak beli ikan ataupun daging, awak tinggal kat luar je,
besok dah bau busuk, bau bangkai, betul. Tapi bila awak letak, orang dulu letak apa dekat dapur arang dia orang, dekat dapur api dia orang, api kayu, benda tu panaskan daging tu, dia diasapkan, jadi makanan yang diasapkan tu akan tahan lebih lama, jadi dia boleh masak lagi lah untuk besok atau lusa dia. Tapi dia kena asap hari-hari lah. Proses penyalaian ni masih ada buat sekarang tapi tak banyak. Kebanyakannya orang Negeri Sembilan yang banyak makan masakan yang berasaskan penyalaian ni. Contoh dia apa, ikan keli salai, ikan daging salai, itik salai. Okey, awak mungkin tak jumpalah kat sini. Kita tengok bawah ni, ikan dia buat jeruk. Jeruk ni disimpan dalam air yang masin ataupun disimpan dalam air ada cuka. Ni ikan masin. Okey, ikan ni dilumurkan dengan garam. Kemudian ikan tu akan jadi masin lah. Okey, seterusnya buah jeruk. Macam cikgu cerita tadi, jeruk madu pali. Pening, belah Pening apa famous lah dengan buah-buah jeruk ni. Ni buah kering. Buah kering ni macam-macam ni, kita buah ni boleh keringkan. Buah anggur dikeringkan jadi kismis. Lepas tu ada lagi buah ni apricot, buah tin, buah kurma. Okey. Yang ni sayur jeruk. Sayur jeruk ni contohnya timun yang dijerukkan. Apa lagi ni, buah apa ni, tomato, cabai. Biasanya kalau yang orang Malaysia jumpa buah sayur-sayur jeruk ni, cabai jeruk. Biasanya awak makan char kway teow adalah cabai jeruk. Sayur-sayur yang dimasukkan dalam cuka. Ni sayur kering. Ni sayur apa ni? Cikgu tak pasti ni sayur apa. Sayur kering, contoh yang paling senang awak nak dapat sayur kering dalam Mami Chef. Maggi tahu Maggi Mami Chef tu, ada satu bungkusan tu, dalam tu ada sayur-sayur kering dalam tu. Dalam tu dia ada apa, daun bawang, ada apa lagi tah dalam tu, ada sayur-sayur dia lah. Itu sayur dikeringkan. Lepas tu ni daging. Okey, daging jeruk. Daging jeruk ni dia rendam dalam cuka lah. Okey. Ataupun pernah makan tak daging, orang panggil apa tu? Cikgu lupa nama dia. Kedah ni. Cikgu lupalah nama dia daging ni. Lupalah. Time-time ni cikgu lupa. Tak apa. Seterusnya daging sejuk beku. Yang ni yang kita bekukan dekat tempat ais tu. Tu yang ni susu formula. Susu formula ni susu yang diubah suai menjadi tepung. Bila jadi tepung, tak ada air dalam tu. Bila tak ada air, mikroorganisma tak boleh hidup. Seterusnya susu dipastur. Susu pastur yang cikgu cakap tadi, susu yang dipack dalam kotak. Okey, ini adalah contoh-contoh jenis pengawetan makanan yang ada, yang biasa digunakan. Jadi cikgu akan bagi latihan ni, satu latihan je, muka surat je. Tandakan right pada dua jenis makanan yang boleh diawet mengikut jenis. Awak pilihlah. Contohnya pemasinan. Dua makanan yang boleh dimasinkan. Apa? Pilih. Bawah tu pengeringan. Apakah makanan yang boleh dikeringkan? Yang ketiga penjerukan. Apakah makanan yang boleh kita jerukkan? Pilih dua. Okey. Okey, jadi sampai sini saja PDPR kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Sekian. Terima kasih dan selamat menjawab soalan.